Perkeso telah mengenal serta mempromosikan kepentingan elemen inovasi dan teknologi melalui program Return to Work ataupun RTW kepada pecalang dalam upaya. Selain itu, kerjasama Perkeso dan GIM juga diyakini dapat memupuk minat warga Malaysia untuk menerokai lebih banyak elemen sains, teknologi, inovasi dan ekonomi dalam penghasilan program. Januari 2007 menganjak transformasi peranan Perkeso apabila Yang Berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad memperkenalkan program Return to Work RTW Perkeso, sebuah program yang mengadaptasi pengurusan bidang upaya yang komprehensif, disimulasi daripada amalan negara Commonwealth dan Olimpik termasuk Australia, Jerman dan Kanada. Ia demi meningkatkan taraf hidup orang berinsurans yang terkesan akibat kemalangan ataupun penyakit. Melangkah edara 15 tahun, meneraju pengurusan bidang upaya satu persatu infrastruktur dibangunkan. Merangkumi aspek sistem data dan sistem sokongan, menimba ilmu pengetahuan sehingga ditauliah profesional, meliputi pemulihan sehingga peroleh pendapatan. Dan usaha tahun demi tahun mula meraih kepercayaan, mengikat jalinan demi memahami dan memenuhi setiap keperluan suara masyarakat. Kami gigih menggapai setiap peluang yang ada, memperlihatkan sisi keupayaan dan mengaburi sisi ketidakupayaan. Semuanya demi memupuk erti tidak berputus asa dalam memulakan kehidupan yang baharu. Tidak pernah kenal arti jemu dalam mendekati golongan pekerja, majikan dan masyarakat. Berkongsi kisah-kisah kejayaan pada peserta program Return to Work Perkeso, juga perkhidmatan perlindungan keselamatan sosial. Seiring jogan kata, Perkeso itu prihatin, prihatin itu Perkeso. Kematangan dalam media masa juga membawa medium baharu kepada kami untuk mendekati pelbagai lapisan masyarakat, menepati cita rasa sejagat agar setiap individu itu rasa dihargai dan bermakna buat kehidupan bermasyarakat. Dan setiap tempat itu adalah sempurna menghubungkan setiap perjalanan insan. Inilah hikmahnya, mengembalikan harapan, menjamin perlindungan, membina sinar baharu untuk diri, keluarga, masyarakat dan negara. Anda merupakan majikan? Mempunyai pekerja yang mengalami kemalangan atau menghidap penyakit kronik dan mengakibatkan perkara seperti berikut? Jangan bimbang kerana kami di Perkeso sedia membantu anda.
memperkenalkan program Return to Work Coordinator RTWC yang mana latihan akan diberikan kepada para pekerja dan juga majikan yang inginkan pekerja yang kembali dengan lebih cepat, pengurangan dari segi kos rawatan serta mempertingkatkan produktiviti pekerja. Anda berminat? Sila ikuti kami di laman sesawang Return to Work Perkeso ataupun platform-platform yang telah disediakan. Malang tidak berbau. Seorang penolong penyelia pasaraya di Tawau telah terlibat dalam kemalangan di tempat kerja semasa bekerja pada 1 Jun 2020. Kejadian berlaku apabila pallet yang dipijak oleh mangsa telah patah ketika sedang melakukan pengiraan stok dan terjatuh dari rak penyimpanan barang dengan ketinggian 3 meter. Ekoran kejadian itu, bapa kepada 3 orang anak ini telah mengalami patah jari kelingking kanan dan terselit. Mangsa telah dirujuk dan mendapatkan rawatan awal di Hospital Tawau. Mangsa yang dikenali sebagai Encik Azmil merupakan pencarum Perkeso dan telah dirujuk kepada program Return to Work RTW sebagai langkah pencegahan awal. Return to Work merupakan program pemulihan fizikal yang disediakan kepada orang berinsurans Perkeso yang mengalami hilang upaya akibat kecederaan atau penyakit bagi mengembalikan fungsi anggota badan dan seterusnya kembali semula ke alam pekerjaan lebih awal, sehat dan selamat. Pada 30 Jun 2020, pengurus kes RTW Perkeso Tawau telah berjumpa dengan Encik Azmil untuk melakukan penilaian awal dan berbincang mengenai pelan perancangan pemulihan untuk beliau. Encik Azmil telah dirujuk ke Tawau Physiotherapy Center untuk mendapatkan rawatan fisioterapi bagi pemulihan fizikal selama 3 bulan dengan 15 sesi rawatan. Beliau telah menjalani rawatan ultrasound dan heat therapy untuk pain management, stretching dan strengthening exercise serta joint mobilization. Kini, Encik Azmi telah kembali bekerja dengan melakukan kerja ringan yang telah disediakan oleh majikan yang prihatin. Terima kasih Perkeso dan RTW telah membantu saya bekerja kembali. Perkeso prihatin. Kena insiden tu, first yang saya terfikir macam mana saya nak kerja lepas ni. Kalau kata yang saya insiden tu teruk ke tak teruk ke, saya takut saya kerja lah. Lepas tu nanti kalau kata saya tak boleh kerja, macam mana saya nak ada pendapatan, nak tolong suami saya macam tu. Lepas tu saya pun fikir kalau kata teruk nanti adakah saya akan menyusahkan orang ke, macam mana kalau sakit saya tu teruk kan, macam tu lah. Sebab pegawai Perkeso dia banyak membantu saya. Yang pertamanya dari segi dia uruskan untuk baik pulih luka cedera saya ni dengan melakukan fisio lah. Selama 3 bulan lebih jugalah dia ambil berat semua kan. Lepas tu bila saya dah nak start masuk kerja,
pegawai Perkeso ada jumpa dekat majikan saya mai tempat kerja. Dia tengok tempat kerja dengan cara kerja saya. Lepas tu dia ada bagi cadangan untuk saya start buat kerja ringan dulu, bagi permulaan waktu kerja. Lepas tu yang mana berat-berat tak payah buat lagi. Dia banyak ambil berat lah. Dia datang buat pemantauan. Assalamualaikum. Saya Muhammad Wasabri bin Ahmad. Saya presiden pada tahun 2019 bulan 3. Presiden saya waktu pergi kerja aksiden dengan lori. Lepas saya aksiden, saya bangun daripada sedar daripada hospital. Saya rasa keadaan saya tentu memang rasa macam tak nak buat apa lah, dengan tangan tak rasa apa, sakit tak rasa apa pula, paha patah sebelah, paha belah kanan. So rasa tentu down gila, tapi itu saya ya. Saya kerja sebagai technician di Pusat Belanja Subang Berhad. Sampai aksiden ni fikir balik jugalah, kena kerja balik kat kilang sebagai technician dengan keadaan saya tangan berbalut ni dan kaki memantau setiap minta. Orang tak terima kot. Lepas selama tu dengan bantuan dorongan daripada isteri saya berfikir-fikir untuk membuka bisnes ni. Alhamdulillah dengan bantuan daripada SUK, daripada pihak Perkeso, saya buat modal untuk dapatkan lori ni, untuk buatkan bisnes saya ni. Satu untuk kita sedih, tapi kehidupan adalah untuk kita gembira. Bila jadi keadaan macam ni, saya mula memang rasa sedih dan rasa down. Tapi saya fikir-fikirkan balik, kegembiraan kita perlu dicari, kebahagiaan perlu dicari. Dengan semangat, kena kuat, dan juga dorongan daripada kawan-kawan, dorongan daripada isteri, dorongan daripada orang yang kita sayang, untuk kita bangkit, untuk kita teruskan kehidupan kita ni. Gunakan kekuatan kita ni, gunakan kekuatan kita. Kadang-kadang kita kena tengok kelemahan kita, tengok kelemahan kita untuk jadikan kekuatan untuk diri kita. Guna apa yang kita ada untuk kita teruskan kehidupan kita, InsyaAllah. Walaupun makan tulang tangan berkiri pun InsyaAllah makan je lah, InsyaAllah boleh juga. Jadi hati kita sonok, hati kita kena tenang, InsyaAllah. InsyaAllah. Percaya apa kau lakukan, tabah apa kau usahakan, bertindak atas. Saya Azmi bin Kamis, berumur 46 tahun, berasal dari Pulau Pinang. Sebelum saya kemalangan ni, saya bekerja di security Sada di Pinang Tunggal. Dan saya kemalangan pada tarikh 6 bulan 9 2000.
tahun 2000 lah. Saya pun tak pernah ingat lah. Okay. Kecederaan yang saya alami ialah patah paha dan patah betis kaki ya. Semua ditanggung oleh Soksul. Kau saya membuat pembedahan selama banyak 8 kali dan kos MC dan second claim semua di dalam program return tour ini. Saya dibantu oleh Encik Fadli mengantar saya ke Melaka, ke rehab Melaka untuk pemulihan kaki saya ini, dan sekarang saya kembali bekerja di Kelang SMT Teknologi. Saya mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Perkeso kerana membantu saya untuk menghantar saya dan membantu saya untuk memulihkan kaki saya ini dan mencari pekerjaan untuk saya. Sebelum ini saya tak boleh bekerja dan sekarang saya boleh bekerja dah. Harapan saya semoga program ini dapat membantu orang lain dan kawan-kawan yang senasib dengan saya untuk pulih seperti sedia kala untuk bekerja mencari nafkah. Pengurus di TGV Selimas, cawangannya TGV Bukit Raja. Sebenarnya saya kehilangan kaki kanan amputees 2 tahun lalu di bulan April 2018. Saya membuat rawatan di pusat TPUM, selepas itu ditukarkan kepada pusat rehabilitasi Aikro Melaka selama 6 bulan untuk training pain management dengan membuat kaki palsu above knee amputation. So sekarang selepas 2 tahun saya MC, saya datang balik kerja ke tempat asal saya di TGV Bukit Raja sebagai assistant senior manager di TGV Bukit Raja. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih dan tunjuk ajar kepada Perkeso Malaysia, di mana saya punya case manager Encik Mustaqim sangat membantu saya dengan banyak hal, dan di samping semua pengajar saya di Melaka Rehabilitation Center, Miss Lina, Miss Ain, Encik Faizal, so everybody in TGV, Pusat Rehabilitasi Melaka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kepada peserta yang baru sahaja masuk, selamat datang ke siri ketiga webinar Return to Work Weekly Talk anjuran cawangan Return to Work Perkeso. Untuk makluman tuan-puan, TW Weekly Talk ini akan dianjurkan pada setiap minggu hari Rabu pada pukul 4 petang, dan penceramah kita adalah terdiri daripada pengurus kes cawangan Return to Work Perkeso dan wakil daripada Pusat Rehabilitasi Perkeso.
Untuk makluman tuan-puan, webinar ini juga menyediakan e-sertifikat yang mana satu borang kehadiran dan maklum balas akan diberi kepada penghujung webinar ini. Oleh itu, saya mohon kerjasama tuan-puan untuk memberi fokus sepanjang webinar ini. Baiklah tuan-puan, jam telah menunjukkan pukul 4 petang. Sebelum kita memulakan webinar kita pada petang ini, saya ingin memperkenalkan penceramah kita. Penceramah kita pada petang ini adalah Puan Syafawani binti Syahimi, seorang Disability Management Specialist DMS daripada Keso Muar. Oleh itu, saya menjemput Puan Syafawani untuk membentangkan tajuk beliau pada petang ini. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap ya. Semua orang boleh nampak ke saya punya slide? Boleh Puan. Boleh buat? Boleh okey. Sebentar ya. Okay, macam ni kalau saya nak tengok ruang chat ya? Puan, tak apa. Kami akan tengok ruang chat. Alright, okey. Okay. Kiranya soalan akan dijawab sesi last nanti. Saya tak nampak. Okey, tak apa. Kejap ya. Okey, tak apa. Alright. Tak apa, tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Yang berbahagia Ketua Bahagian Penempatan Pekerjaan Cik Roshaimi bin Mat Rosli, yang berusaha Ketua Cawangan Return to Work iaitu Puan Rosmawati binti Mat, yang berusaha Ketua-Ketua Unit dan juga yang dihormati kepada para hadirin sekalian yang hadir pada webinar kita pada petang ini. Alhamdulillah dengan izin Allah kita semua dapat hadir bersama-sama. Puan, Ya, boleh buka kamera Puan? okey kejap. Boleh. Macam mana saya nak keluar balik ni? Okey, Puan unshare dulu. Unshare. Kejap Stop sharing atas tu. Okey. Stop sharing. Kalau saya kejap. Okey ke Puan Syafa? Sebentar ya, saya try share kejap.
Okey. Okey, Assalamualaikum. Boleh? Okey, boleh nampak ya slide saya? Boleh Puan. Alright, okey. Maaf ya lambat. Masalah teknikal sikit. Alright, so pada hari ini saya sebenarnya telah diberikan amanah lah oleh cawangan return to work untuk berkongsi kes yang saya pernah uruskan di bawah program return to work. Jadi pada hari ini saya akan share satu daripada kes saya yang pernah saya uruskan sebelum ni dan merupakan yang menjadi tajuk saya pada hari ini yang merupakan diagnosis OB tersebut lah. Okey, sebelum saya teruskan dengan saya punya presentation, so bagi apa nama ni, bagi peserta daripada luar yang mungkin tak biasa dengan kita punya terms yang kita gunakan di Perkeso, so saya akan banyak gunakan terms OB. OB bermaksud orang berinsurans dan majikan ialah pemilik syarikat lah. Okey, kemudian kalau TRRC ialah Tun Razak Rehab Center ataupun Pusat Rehab Perkeso Melaka yang berada di Aekero. So okey, so kalau saya gunakan kataan OB bermaksud saya referring to our orang berinsurans iaitu kita punya kes apa nama ni? Orang berinsurans kita uruskan di bawah program return to work lah. Okey, so before further ado, saya nak kenalkan diri saya sendirilah. Jadi nama saya Syafawani binti Syahimi. Saya telah berkhidmat dengan Perkeso lebih daripada 10 tahun dan kini saya bertugas di Perkeso MUA. Okey. Kalau tak nampak slide saya, maklumkan saya. Okey, slide saya bergerak tak? Tak Puan. Tak Sekejap, saya nak buat ni. Puan share PowerPoint ke? Ya, saya betul. So saya kena buat. Okey, dah bergerak belum? Tak juga Puan. Ataupun nak minta kami sharing ke? Mana? Kat sini. Okey. Okey, baru gerak. Okey, thank you. Sorry Okey, jadi saya hari ini saya tak akan share gambar OB saya sebab saya rasa itu adalah isu confidentiality lah. Jadi saya hanya akan apa namanya share kisah dia sahaja. So saya punya OB ni seorang perempuan. Jadi masa saya uruskan kes dia, masa saya jumpa dengan tu dia masih belum berkahwin lah. Dia masih bujang dan berumur 39 tahun. Jadi dia ni sebenarnya seorang bekas atlet dalam acara pecut untuk basikal dan juga angkat berat. Dan dia juga pernah memenangi acara pecut Sukma tahun 1995 dan juga pernah memenangi acara angkat berat dan mendapat tempat kedua. Jadi semasa saya berjumpa dengan OB saya ni, saya berjumpa di rumah ibu dia sebenarnya di MUA. Jadi okey, jadi masa tu keadaan dia masih menggunakan kerusi roda dan hanya kebanyakan masih duduk di katil lah. Okey. Jadi bagaimana kes ni kita boleh kenal pasti? Sebab kes dia ni telah dipindahkan ke MUA dan kes ni merupakan kes hilang upaya sementara di mana OB ni telah terlibat dengan kemalangan di mana OB saya ni sebenarnya orangnya dia suka tunggang motosikal berkuasa tinggi. Masa tu dalam perjalanan pulang daripada tempat kerja dia ke rumah lah. Jadi telah terlibat kemalangan dan telah mendapat rawatan di HUKM di KL sebab dia sebenarnya bekerja di area KL lah. Kata saya di area Bangi ke Damansara saya tak berapa ingat lah. Jadi di area sana lah. Okey. So dia merupakan seorang store manager di salah sebuah branch Domino Pizza. Okey. Jadi rujukan kes sebenarnya dibuat oleh skuad Perkeso Prihatin. Saya sebenarnya diajak oleh pegawai pemulihan dan juga ketua jabatan pada ketika itu untuk sama-sama buat lawatan ke rumah OB untuk kita melihat dari segi keperluan pemulihan dia lah. Jadi tujuannya untuk ajak saya sekali sebab kita nak tengok sama ada OB ni sesuai ke tidak untuk kita bantu dia di bawah program return to work.
Jadi bila mana saya buat lawatan ke rumah dia, pada ketika itu dia telah MC selama 87 hari lah. Okey. Jadi pada ketika itu selain perkeso, kita juga ada melibatkan, kalau tak silap saya, ketua kampung juga pun ada turun lah untuk melihat keadaan OB. Okey. Jadi pada lawatan pertama, memandangkan lawatan ni dibuat bersama-sama dengan orang lain, maksud saya melibatkan anggota lain dan melibatkan ketua kampung sendiri. Jadi saya tidak melakukan penilaian awal pada lawatan pertama. Jadi tujuan kita lagi satu, kalau untuk penilaian awal akan mengambil masa lebih kurang 40 ke 1 jam. Jadi saya lebih kepada melihat keperluan OB lah pada ketika itu dan mengenal pasti keperluan dari segi alat pemulihan yang diperlukan dengan segera. Jadi ketika itu masalah OB ialah dia ada masalah untuk membuang air dan dia ada kesukaran untuk ke bilik air. Kalau tengok dia punya kecederaan tu melibatkan lower limb dia, jadi memang dia sukar untuk bergerak lah. Okey, jadi apabila kita kenal pasti peralatan yang telah ada di rumah dia pada ketika itu ialah kerusi roda, dia pun telah ada walking frame, kemudian dia ada juga commode chair. Jadi peralatan ini sebenarnya dia telah disumbangkan oleh Yayasan Sukan dan pada ketika itu yang kita nampak yang perkeso boleh bantu segera ialah Pampers. Jadi kita telah membuat permohonan pembekalan Pampers sementara kepada OB ini sementara dia betul-betul boleh buang air sendirilah, maksudnya boleh ke bilik air dan sebagainya. Okey, so far boleh ikut saya Okey. Dari segi diagnosis, sebenarnya kes ini pada mulanya diagnosis yang saya terima adalah ada dalam 5 diagnosis dia. Jadi satu ialah open book pelvis with bilateral sternum fracture. Dan kejap lagi saya akan tunjukkan gambar dia lah. Okey. Kemudian left pubic rami fracture and then dia ada open fracture right radius dan ulna. Okey. Open fracture right radius and ulna ni di bahagian tangan lah ya. Maksudnya dia ada patah kaki area lower limb, maksudnya di bawah dan juga di bahagian tangan. Kemudian first degree tear involve vaginal mucosa and then dia ada laceration wound over chin, maksudnya dia ada juga kecederaan di muka. So because of that kemalangan, dia telah kehilangan satu gigi lah. Okey. Kemudian setelah menjalani rehab, di pusat rehab, kita telah mengenal pasti dia ada masalah lain akibat daripada kemalangan tersebut. Yang keenam ialah posterior cruciate ligament injury right knee. So dia ada masalah pada dia punya PCL dan menyebabkan dia sukar untuk berjalan. Dia kalau berjalan pun tak lama dan mudah untuk jatuh lah. Kemudian dia pun ada right medial meniscus injury dan juga right femoral nerve injury. Maksudnya selepas beberapa bulan dia menjalani rehab, kita telah kenal pasti dia pun ada mengadu bahawa kaki dia tak boleh jalan lama and then cepat sakit ataupun kebas lah, kadang-kadang kebas. Okay, so kalau untuk sini diagnosis dia banyak lah akibat daripada kecederaan yang sebelum ni. Okay, ini adalah sebelah kiri tumpuan. Kalau kita tengok yang ada gambar rajah yang ada bergaris-garis tu kan, itu adalah contoh diagram pelvic yang normal. Dan yang sebelah kanan menunjukkan pelvic yang telah ada fracture, open book fracture. So maksudnya OB telah mengalami dia punya pelvic tu telah macam kalau senang cakap kita terkangkang lah, ya, pecah dekat situ. Terbuka dia punya sambungan tu. Okey. Kemudian yang tangan sebelah kiri sekali ialah open fracture. Maksudnya bila open fracture, saya bukan doktor tapi saya share lah apa yang saya tahu pasal open fracture. Bermaksud semasa kemalangan tersebut, tulang tu terkeluar. Maksudnya nampaklah terkeluar daripada dia punya tangan tu. So that's why dia pakai open fracture sebab ada penetration. Jadi dia patah di bahagian radius dan ulna, maksudnya dua tulang patah pada tangan dia belah kanan. Kemudian ada kecederaan pada PCL dia, tear. Dan dengan dia punya meniscus dia ada injury jugalah. So that's why dia ada masalah untuk berjalan dan mudah untuk jatuh.
Okey. Yang terbaru pula saya tengok ada fracture pada bahagian acetabulum. Kemudian dia ada pelvic fracture. Dia ada dia ada femoral nerve. So yang saya dari segi pembacaan saya, femoral nerve ni berlaku because of ada fracture pada bahagian pelvic lah. So that's why dia ada dapat femoral nerve tadi. Masalah tu berlaku because of dia punya fracture lah. Okay. So because of this kecederaan menyebabkan OB memang sukar untuk berjalan, and then mengambil masa yang lama lah untuk sembuh sebab berlaku banyak tempat yang cedera pada kaki dia. Okey, limitasi yang saya letak di sini adalah limitasi pada penilaian awal pertama dulu, iaitu pada masa saya jumpa dengan OB, dia tak boleh berjalan menggunakan tongkat. So dia terpaksa bergantung dengan kerusi roda. Dan pada ketika itu OB tak pandai guna kerusi roda sendiri dan dia terpaksa minta bantuan kakak dia lah. Pada ketika itu sebenarnya bila dia balik kampung tu, dia memang bergantung kepada orang lain untuk bantu dia uruskan diri sendiri. Dan pada masa sama sebenarnya ibu dia memang dah tua uzur. So maksudnya kakak dia terpaksa uruskan 2 orang yang tak sihat lah kat rumah. Jadi because of that condition, so OB terpaksa berlatih juga sendiri, dan disebabkan oleh condition yang begitu, OB dapat orang kata improvekan dari segi dia punya ADL tu lah. So maksudnya dia not fully dependent, only partial dependent on at that time lah. Okay. Tapi pada ketika itu dia merasa numbness over right leg, and then dia pun ada kata numbness dekat right thumb dia. And then pada ketika itu terdapat limitasi ROM pada fingers dia. Pada jari dia ada limitasi, dia tak boleh genggam penuh masa tu because of the fracture dekat tangan tu kan. Kemudian kaki kanan dia memang lemah pada ketika itu, memang tak boleh angkat pun. Nak gerakkan jari pun masalah lah masa tu. Kemudian kita tengok ada masa wasting lah pada right leg dia. Kita nampak saiz kaki dia tak sama dengan sebelah kiri. Sebab mungkin dia kita tak pasti mungkin kurang pergerakan di rumah ataupun macam mana. Tapi masa tu memang agak kecil sikit lah. So ada masa wasting. Okay. Okay, sebenarnya kes ni selepas dia balik bekerja, selepas dia kembali bekerja, dan after setahun, beliau telah kembali kepada program return to work untuk kita bantulah. Sebabnya selepas tahun bekerja tu dia mengadulah bila duduk 30 minit je dia rasa sakit kat belakang. Kemudian nak tanya speaker ni background terapis ke? Oh, saya bukan background terapis, minta maaf. Saya psikologi. Okey, jadi selepas setahun dia bekerja lah, dia datang balik pada saya dan dia mengadu pada saya. Dia selepas 30 minit dia rasa sakit sebab dia rasa dia tak boleh duduk lama dan dia akan merasa macam bengkak lah pada belakang dia. Kemudian kalau bila dia try berdiri pula, dia akan rasa tegang dekat seluruh dia punya kaki itulah. And then dia akan mula rasa bila berjalan dia akan start tempang lah. Untuk kurangkan rasa sakit tu dia akan start berjalan tapi akan tempang-tempang sikit lah. Kemudian dia pun mengadu pada saya yang dia tak mampu kerja lebih daripada 9 jam. And then sekiranya dia bekerja dia tak boleh berterusan. Dia kena rehat-rehat sikit. Contoh kalau yang saya ingat dia kena baring dulu 1 jam untuk dia legakan sakit belakang dia. Kemudian kalau dia diri lama sangat pun dia akan sakit pada pinggul dia lah. Okey. Okey, kalau cerita pasal rawatan pula, OB ni dia dapat rawatan di 2 buah hospital. Jadi salah satu hospital ialah Hospital DHUKM dan DHUKM dapatkan rawatan daripada dental dan juga ortopedik. Di KPJ Maharani dia dapatkan rawatan daripada ortopedik lah. Okey. Kenapa dia dapatkan 2 rawatan daripada maksudnya dia dapat rawatan daripada 2 buah hospital sebab pada ketika itu OB ni dia berada di Muar. Jadi apabila dia sakit, hospital terdekat di Muar ialah KPJ Maharani. So that's why dia ke KPJ Maharani untuk rawatan ortopedik dia lah. Tapi at the same time dia masih lagi buat rawatan susulan di HUKM. Okey. So kalau tengok sini rawatan yang telah diterima oleh OB di HUKM ialah
plating synthesis pubis and acetabulum, plating right radius ulna DHUKM. Maksudnya dia terima 2 prosedur DHUKM. Kemudian di KPJ Maharani dia menerima 2 prosedur juga, iaitu bone grafting right radius dan juga right knee posterior cruciate reconstruction. Okey, kenapa dia kena buat bone grafting? Sebabnya dia punya fracture pada tangan tu tidak bersambung, non-union fracture. So they decide to do bone grafting lah. Okey. Saya laju sangat ke? Boleh ikut? Okey, saya sambung. Jadi berkaitan dengan rawatan, semasa saya jumpa daripada lawatan pertama yang bersama-sama dengan skuad perkeso tadi, dia sebenarnya telah OB ni telah menjalani 20 sesi terapi di KPJ Maharani dan kos ditanggung oleh Yayasan Atlet Kebangsaan. Okey. Dan Yayasan Atlet Kebangsaan ni juga yang turut menyumbang kerusi roda dengan walking frame lah. Okey, jadinya pada ketika itu walaupun telah menjalani 20 sesi terapi, OB ni bukan sebab apa, sebab GL dia masa tu hampir tamat. Jadi dia kata dia pun tahu pasal perkeso, so dia minta kita rujuk dia ke pusat rehab lah untuk dapatkan terapi dengan lebih baik lah. Okey, jadinya kita pun atas permohonan OB juga dan dari segi servis TRC yang lebih baik, jadi kita rujuk OB ke TRC selepas saja kita menjalankan penilaian awal pada OB lah. Ya. Jadi semasa taklimat awal ni sebenarnya kita dapat meyakinkan pihak keluarga lah untuk melepaskan OB ke pusat rehab. Dan juga pada masa rawatan awal saya, kita dapat mengenal pasti motivasi OB pada ketika itu. Jadi kita yakinlah OB ni memang bermotivasi dan kita bantu merujuk dia ke pusat rehab kita. Okey. Jadi setelah dia ikut rehab dalam tempoh 3 bulan macam tu dekat pusat rehab kita, dia dah boleh berjalan tanpa sokongan dan OB sebenarnya sangat happy. Dia telefon saya, terima kasih banyak-banyak dia kata sebab rujuk dia ke pusat rehab dan dia sekarang ni dah boleh berjalan, tapi walaupun tanpa sokongan tapi dia dah boleh berjalan dia kata. Memang saya pun masa tu macam terharu ada kiranya macam kita pun tak sangka sebenarnya sebab kecederaan dia agak, bagi saya agak teruk, tapi alhamdulillah dalam tempoh 3 bulan dengan semangat dia yang kuat dia dapat berjalan. Pada masa yang sama sebenarnya untuk kes OB ni kita banyak berkomunikasi dengan CM di pusat rehab kita lah masa tu. Seingat saya masa tu CM Ashikin. Kita banyak berbincang lah berkaitan dengan rawatan OB, jenis rawatan macam mana yang kita boleh bagi pada OB lah. Dan dari segi updating, perkembangan dan sebagainya kita banyak communicate dengan CM lah. Ya. OB juga pun sebenarnya orang yang aktif juga. Masa dalam tempoh dia MC sebelum ni, dia ada buat online business cenderahati. So maksudnya dia pun memang tak duduk diam lah orangnya, sentiasa mencari peluang lah untuk menambah pendapatan. Okey. So kemudian selepas dia dah boleh berjalan tu barulah kita kena pasti ada masalah lutut dan sebagainya dan dia pun buatlah prosedur di KPJ Maharani macam saya beritahu sebelum ni, iaitu bone grafting dan juga buat right knee reconstruction. Okey. So intervensi yang saya lakukan untuk untuk kes ini antaranya adalah lawatan awal dan penilaian awal. Okey, lawatan awal macam saya dah maklumkan tadi, apa yang kita buat ialah satu, ialah mengenal pasti keperluan OB dari segi pemulihan dan juga memberikan sokongan emosi kepada OB dan juga kepada keluarga. Of course keluarga pun kita kena bagi sokongan emosi sebab benda ni satu perkara yang orang kata besar. Sebab contoh kalau anak-anak kita pun berlaku aksiden pada anak kita, so kita sebagai keluarga pun juga akan rasa terkesan. Kalau tak ada orang bagi sokongan emosi, kita pun mungkin hilang kawalan. Jadi
tujuan kita buat lawatan pertama tu sebenarnya memang kita nak orang kata pendekatan sosial jugalah yang kita buat untuk kenapasi motivasi OB dan juga kita beri sokongan emosi dan juga orang kata bagi semangat lah ke OB untuk terus jangan putus asa. Kemudian apabila kita dah buat lawatan macam tu, so ahli keluarga ni pun bersemangat lah, memang bagi orang kata bagi semangat ke OB, and then diorang pun memang sokong 100% bahawa OB ni memang perlu pergi ke pusat rehab kita untuk bantu dia pulih balik. Dan jadi sepanjang proses pemulihan OB ni memang dia mendapat sokongan daripada ahli keluarga dia lah. Okey. Kemudian selain itu kita juga memberikan orang kata pendedahan berkaitan dengan faedah-faedah perkeso yang OB layak terima lah, selain daripada pemulihan, selain daripada kewangan yang dia layak terima di bawah skim perkeso. So kita ada terangkan juga berkaitan dengan faedah-faedah macam BGB dan sebagainya lah. Ada kata dia perlu membeli peralatan sebagaimana apa yang Dr. show. Okey. Kemudian apa yang menjayakan kes ini sehingga berjaya kembali bekerja ialah komunikasi dan kerjasama dua hala, di mana CM bekerjasama dengan unit pemulihan untuk pembekalan segera peralatan seperti pampers. Kita tak bagi secara berterusan, kita bagi sementara pada ketika itu saja, dan juga pemprosesan implan lah. Kemudian komunikasi berterusan dengan pihak OB pun membantu dan juga keluarga di dalam kita merangka rawatan dan juga membantu OB boleh terus terus bersemangat untuk meneruskan dia punya proses pemulihan dan kembali bekerja. Kemudian komunikasi berterusan dengan penyedia rehab iaitu TRC dan OB. Maksudnya kita bukan kata hanya dapatkan maklumat daripada OB sahaja, kita juga membuat silang semak dengan pusat rehab juga dari segi keadaan OB bagaimanalah, and then dari segi rawatan dan sebagainya. Sebab untuk menjayakan kita punya plan rehab, kita tak boleh bekerja seorang. So kita perlukan semua pihak untuk bekerjasama di dalam membantu OB balik bekerja. Alright. Kemudian kita juga ada melakukan komunikasi dengan pihak majikan juga. Okey. Untuk kes ini, kita telah melakukan workshop secara atas talian lah. Nanti saya akan ceritakan. Jadi kita telah ada beberapa sesi perbincangan dengan pihak majikan dalam membantu OB balik bekerja. Jadi sekiranya pihak majikan tak bersetuju, OB juga sukar untuk kita kembalikan ke tempat kerja asal dia. Okey. Kemudian kita lakukan intervensi dari segi pilihan tempat kerja. Okey. Bagi kes ini, OB ni bekerja bukan di kawasan Muar. Jadi saya terpaksa melakukan workshop ni secara atas talian kerana majikan berada di area Selangor. Jadi walaupun begitu, kita ada follow up dengan menggunakan telefon untuk kita buat semakan jugalah, and then untuk buat maksudnya confirmation dengan pihak majikan setelah mereka melakukan penilaian untuk tempat kerja OB. Kemudian kita juga ada membuat perbincangan dengan pihak majikan berdasarkan keputusan FC yang kita terima di pusat rehab dari segi penempatan semula OB bekerja dan juga untuk mengenal pasti tugas-tugas ringan yang bersesuaian untuk OB. Sebabnya OB ni kalau ikutkan sebagai store manager, dia kena banyak travel dan dia biasanya travel menggunakan motosikal. Kemudian selain itu, dia perlu mengangkat berat sebab dia perlu pastikan yang operasi store dia tu berjalan dengan baik, dan juga dia perlu pastikan barang keperluan di dalam store mereka tu tidak berkurangan lah. Maksudnya kalau ada kekurangan stok dia kena order, and then dia kena pastikan barang-barang ni boleh datang ke tempat dia dan disusun dengan baik. So dia perlu juga terlibat dalam proses tersebut lah. Jadi bila kita nilai semula dengan keadaan OB pada ketika itu, sebenarnya OB tak sesuai untuk balik bekerja dengan pekerjaan asal kerana pada ketika itu
dia memang tidak digalakkan untuk angkat berat dan tidak dibenarkan untuk menaiki motosikal. Okey. Jadi pada sesi penilaian tempat kerja dan perbincangan majikan, so majikan telah bersetuju untuk menempatkan OB ni ke bahagian lain, iaitu bahagian latihan. Kerana OB ni sebenarnya dari segi pengalaman agak lama telah bekerja dengan Domino's dan mempunyai potensi untuk memberi latihan kepada rekrut barulah. Okey. Macam saya dah sebut tadi, selain intervensi yang saya dah sebut tadi, kita ada bagi peralatan pemulihan. Okey, jadi saya nak sentuh dari segi rehabilitasi fizikal dan vocational. Okey. Di TRC selain kita bagi rehab fizikal dan cara kerja TRC, kita ada buat FCE sebanyak 2 kali sebenarnya. Pertama kali ialah FCE yang masa kita nak bincang pasal tugas ringan ke bahagian latihan, dan FCE yang selepas setahun dia bekerja untuk dia balik bekerja dengan pekerjaan asal dia. So kita ada buat 2 kali FCE untuk disobi lah. Okey. Kemudian untuk attempt membantu OB ni balik bekerja pada kali pertama, majikan telah mencadangkan bahagian latihan kepada OB. Jadi requirement pada ketika itu ialah OB perlu tahu menggunakan komputer. At least basic dalam Microsoft Windows. Sebab tugas baru beliau akan buat orang kata macam buat kebanyakannya buat presentation slide lah untuk buat training. So memang OB perlu tahu guna komputer. Dan pada ketika itu OB memang tak tahu guna komputer dan kita telah berbincang dengan Pusat Rehab Melaka untuk memberikan vocational komputer kepada OB untuk kita penuhi keperluan majikan tadi. Sebab kita nak tempatkan dia bahagian latihan. Kemudian kita juga buat latihan memandu sebab OB ni dah tak boleh bawa motosikal. Jadi kita minta TRC untuk buat latihan memandu dan juga penilaian semula kesesuaian OB untuk naik motosikal. Dan apabila kita buat penilaian, OB ni memang tak sesuai tunggang motosikal lagi. Jadi kita buat penilaian untuk dia bawa kereta lah. Okey, so alhamdulillah pada masa tu OB dibenarkan untuk bawa kereta dengan selamat. Jadi dapatlah dia balik bekerja. Dia dah tak boleh bawa motosikal, dia bawa kereta dan juga kembali bekerja dekat bahagian latihan. Okey, so selain yang tadi, intervensi dari segi sokongan emosi juga kita bagi secara berterusan. Bermaksud OB selalu communicate dengan kita lah, dengan CM dari segi apa-apa sahaja. Contoh kalau macam dia rasa sakit ke ataupun dia nak dapatkan pendapat pun dia akan contact dengan CM lah pada ketika itu. So maksudnya CM selalu update dengan dia lah. Ya. Kemudian kita ada buat penilaian semula dan juga pemantauan selepas OB balik bekerja. Sebab OB ni balik bekerja dengan pekerjaan yang berbeza. Jadi kita kena buat pemantauan sama ada OB ni boleh cope ke tidak dengan pekerjaan baru dia. Okay. Tapi selepas setahun, kita follow up semula OB ni dan kita terima aduan lah daripada dia punya department bahagian latihan ni mengatakan yang OB ni agak slow dan tak dapat nak catch up lah dengan orang kata nak catch up dari segi dia punya demand dekat bahagian training. Jadinya kita berbincang semula dengan pihak majikan untuk lihat semula kemampuan OB untuk ditempatkan semula di bahagian operasi iaitu sebagai store manager tadi. Okey, dekat sini dan kita telah buat FCE kali kedua dan kita telah minta OB masuk semula ke TRC untuk buat FCE dekat sana untuk kita buat penilaian sama ada OB ni boleh ke tidak, suit ke tidak dia dan matching ke tidak dia punya kemampuan untuk bekerja balik sebagai store manager tadi. Okey. Jadi hasilnya OB dapat balik bekerja. Masa kali pertama tu kita ambil masa 10 bulan untuk tempatkan OB balik bekerja dengan tugas ringan tadi.
Kemudian pada kali pertama kita letakkan tugas ringan di bahagian latihan sebab kita ambil kira dari segi dia punya pengalaman dan sebagainya lah. Kemudian kita buat balik FCE untuk kita kenal pasti kemampuan OB yang terkini bagi kita menempatkan semula OB ni ke bahagian operasi semula setelah setahun OB ni berada di dalam tugas ringan di bahagian latihan. Okey, kemudian kita buat perbincangan semula dengan majikan dan majikan berpuas hati serta setujulah untuk menempatkan OB semula di bahagian operasi selepas setahun OB ni menjalani orang kata kembali bekerja dengan tugas ringan sebagai di bahagian latihan tadi, dan sekarang OB ni masih bekerja di bahagian operasi sebagai store manager di cawangan barulah, tak silap saya dekat Puchong. Jadi saya sebenarnya sangat berterima kasih kepada semua yang terlibat di dalam pengurusan hilang upaya OB saya, terutamanya kepada OB itu sendiri sebab dia menunjukkan satu semangat dan juga dia tak pernah putus asa lah, dia tak pernah putus asa. And then terima kasih juga kepada pihak keluarga dia juga dan juga TRC sendiri kerana banyak memberikan sokongan kepada OB dari segi pemulihan OB, serta seterusnya kepada pihak majikan juga kerana willing untuk memberi peluang kepada OB untuk belajar benda baru dan menempatkan OB semula di pekerjaan dia yang sedia ada lah. Okay. So sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi apa yang saya nak simpulkan dekat sini, untuk memastikan program ini berjaya, sebenarnya kita memerlukan semua pihak untuk bekerjasama. Kita tak boleh kata itu kerja dia, tu kerja dia, tak boleh. So sekiranya semua orang dalam dalam tim tadi tak beri kerjasama, tak berikan sokongan, saya rasa mungkin OB ni pun sukar untuk buat dia bekerja. So kita kembali semula pada motto kita, look at ability, not disability. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada penceramah kita pada petang ini. Moga dengan ilmu yang baru saja dikongsi dapat dimanfaatkan kepada semua peserta. Kini kita buka kepada sesi soal jawab daripada para peserta. Sekiranya terdapat soalan, mohon tekan raise hand atau boleh letak soalan di ruangan chat. Terima kasih. Okey, Puan Syafa ada soalan. Perkeso ada provide ke modification cost tak? Okey, terima kasih pada soalan tu. So far memang kita ada provide cost untuk modifikasi. Bagaimanapun untuk modifikasi kita perlu dapatkan spesifikasi lah daripada pusat rehab lah. Biasanya kita akan letak pusat rehab and then pengesyuran daripada doktor rehab sendirilah sama ada modifikasi tu diperlukan ataupun sesuai ataupun tidak lah untuk modifikasi tersebut. Dari segi kos pula saya tak pasti sama ada limitasi ataupun tidak, tapi kita akan buat permohonan ke ibu pejabat lah untuk kelulusan. Okey, soalan kedua daripada Muhammad Izzuddin. Adakah ada situasi yang tidak terima kembali bekerja? Situasi tidak diterima kembali bekerja? Okey, kalau ikut pengalaman saya memang ada. Okey.
Daripada K7, FCE di tempat majikan dia tak melibatkan kos. Okey. Bagi FE yang saya lakukan, kita menggunakan fasilitis yang berada di pusat rehab Perkeso, jadi tidak melibatkan kos pada kita lah buat masa ini. Okey, soalan last daripada Farah. Jika penyakit seperti stroke boleh buat tuntutan ke? Jawapannya boleh. Boleh buat tuntutan di bawah skim keilatan Perkeso, tapi kena pastikan syarat lah. Kita kena tengok faktor umur bawah 60 tahun dan juga kita kena semak kelayakan caruman dulu. Dan baru kita boleh cadangkan sama ada dia boleh teruskan dengan permohonan ataupun tidak. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada pertanyaan daripada para peserta. Sekiranya ada soalan bagi sesi ini, boleh email ke rtwsokso@keso.gov.my. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada petang ini, saya mohon kepada semua peserta untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi mengambil gambar. Boleh ke buka kamera masing-masing? Puan Syafa, boleh unshare PowerPoint tu? Stop sharing. Macam mana saya nak unshare benda ni? Okey, pergi ke atas tadi kan. Stop sharing ada tak nampak? Tak ada pula. Sekejap. Can you help me? Dekat tempat saya dah tak ada untuk stop sharing lah. Tak ada. Apa ni saya nak buat? Okay. Yes. Tak apa, saya try share jap. Okay. Tak jadi. Jap. Okey, semua sila pandang kamera. Kami akan tangkap gambar dalam 1, 2, 3. Okey, lagi sekali tolong tunjuk thumbs up ataupun peace. Okey, tunggu jap ya. Hold pose. Okey, dalam 1, 2, 3. Okey, terima kasih.
Okey, baiklah. Berakhirlah sesi kita pada petang ini. Sekali lagi saya mewakili pihak penganjur ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penceramah kita Puan Syafawani kerana sudi meluangkan masa dalam membentangkan topik beliau pada petang ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama para peserta pada petang ini dalam memberi tumpuan untuk webinar pada hari ini. Sesi seterusnya adalah pada 13 April 2022 dan bagi makluman tuan-puan, sesi seterusnya akan bermula pada pukul 3 petang memandangkan kita telah masuk bulan Ramadan. Sekiranya berminat untuk sesi seterusnya, link pendaftaran akan diletakkan di ruangan komen bagi kegunaan tuan-puan. Cawangan Return to Work KSO bekerjasama dengan MyGrocer mencari usahawan seperti anda untuk bidang seperti di atas. Okey, sebentar kami share dulu. Okey, yang ni dah. Okey. Okey, cawangan Return to Work KSO bekerjasama dengan MyGrocer mencari usahawan seperti anda untuk bidang seperti di atas yang pastinya berkhidmat di sekitar kawasan Lembah Kelang seperti Kuala Lumpur, Putrajaya dan Puchong. Pelbagai kelebihan yang ditawarkan, jangan lepaskan peluang ini. Berminat boleh mendaftar dengan mengimbas kod yang tertera atau ikuti media sosial kami. Jangan lupa juga ikuti media sosial Return to Work bagi mengetahui aktiviti-aktiviti semasa Return to Work. Dipaparkan adalah kod QR bagi borang maklum balas dan kehadiran webinar pada petang ini. Mohon semua peserta untuk mengisi borang ini bagi mendapati sertifikat bagi webinar ini. Kami juga akan meletakkan link borang di ruangan komen bagi yang tidak dapat mengimbas kod QR yang terpapar. Terima kasih. Sekali lagi saya ingin memohon maaf atas sebarang kesulitan dan kelemahan webinar pada petang ini. Sekian, Assalamualaikum dan terima kasih.